Ini masih tentang rekod tak lengkap. Hari itu Cikgu Surah ajar kaedah perbandingan modal. Okey, jadi video hari ini ialah tentang kaedah yang kedua, kaedah analisis. Ini video pertama. So, kaedah perbandingan modal hari itu cikgu kata adalah sesuai untuk perniagaan yang di mana maklumat yang disimpan adalah terlalu terhad. Jadi kita akan bandingkan modal awal dengan modal akhir. Jadi untuk perniagaan yang mana dia masih tak lengkap tetapi maklumat yang diperolehi adalah cukup untuk menyediakan penyata pendapatan dan kita boleh guna kaedah analisis. Okay, so kaedah analisis ini diguna apabila maklumat yang diperolehi adalah cukup untuk menyediakan penyata pendapatan. Sedangkan kaedah perbandingan modal tak cukup. Jadi kita kena bandingkan modal awal dengan modal akhir. So hari ini kita belajar kaedah analisis. Jadi nama dia kaedah analisis, erti dia kita akan menganalisis maklumat yang diberi oleh soalan supaya kita dapat menyediakan penyata pendapatan untuk mengira untung bersih atau rugi bersih perniagaan. Jadi anda sudah belajar kan penyata pendapatan. First kita kena ada jualan, ada belian, kena ada lain-lain belanja, lain-lain hasil. So dari maklumat diberi oleh soalan, kita cubalah analisis, analyze semua maklumat ni. Dari situ kita dapatkan maklumat untuk sediakan penyata pendapatan. So maklumat yang perlu kita ada untuk penyata pendapatan, first mesti ada hasil jualan. So kita tahu untuk mendapatkan hasil jualan, first kita kena tahu berapakah dia adalah terdiri daripada jualan kredit campur dengan jualan tunai. Jualan kredit ialah jualan secara hutang kan. Okay, jualan tunai iaitu kita jual dan terus dapat tunai. Jadi semua yang ini campur kita akan dapatkan jumlah hasil jualan yang akan kita rekod dalam penyata pendapatan. Okay, so macam mana kita nak dapatkan maklumat untuk hasil jualan? Macam mana kita tahu jumlah dia? Okay, so as I said, kita analyze maklumat diberi dalam soalan. Dalam soalan biasa dia akan bagilah maklumat yang ni. Biasa akan diberi akaun bank. Akaun tunai tak biasanya tidak diberi. Kita perlu buka. Kita perlu buka sendiri. Tetapi akaun bank biasa akan diberilah. So from akaun bank, akaun tunai, kita dapatlah maklumat tentang jualan. Apakah maklumat yang boleh kita dapat daripada akaun bank, ada akaun tunai? Bayaran oleh akaun belum terima. Kan kita jual secara kredit, kita akan rekod di dalam akaun belum terima kan. So from the account bank atau akaun tunai, we dapatlah nilai berapakah penghutang atau akaun belum terima sudah bayar kepada kita. So kita boleh dapat dari bank kalau dia bayar dengan cek ataupun kadang-kadang dia bayar juga melalui tunai. So from there kita dapat juga bayaran daripada akaun belum terima. Selain daripada itu, dari akaun bank dan akaun tunai, kita juga akan dapat wang daripada jualan tunai. Okay, bukan sahaja penjelasan, the money you get from the penghutang, we also get the money from our cash sales. Okay, jualan tunai yang kita masuk dalam bank. So from the account bank. Kita juga akan dapat maklumat jualan tunai yang dimasukkan dalam peti tunai, akaun tunai. So in the office kan, you tak masuk bank, tetapi you keep the jualan tunai and you put inside the account tunai. Peti tunai erti the account tunai lah. So dari account tunai kita dapatlah maklumat berapakah jualan tunai. Because jualan tunai wang masukkan, so dia akan debit account tunai. Okay, put here. Okay, so soalan biasa akan beri juga maklumat tambahan. Okay, di dalam soalan adalah maklumat tambahan. So biasa maklumat yang diberi dalam maklumat tambahan adalah seperti
hutang lapuk, okay, yang belum direkod. Kalau sudah rekod, dia mean dia sudah pun ditolak dari penghutang. Okay, ini yang belum rekod. Jadi you kena rekod dalam akaun penghutang. Diskaun diberi, yang kita beri kepada akaun belum terima. Pulangan jualan, okay, oleh pelanggan kita. Dan wang daripada jualan tunai, from the maklumat tambahan usually ada juga wang daripada jualan tunai ataupun dari yang dibayar oleh akaun belum terima. Tetapi we keep the money we use to pay for belanja perniagaan. Sebahagian kita masuk dalam bank and sebahagian we keep inside the account tunai. Kita guna untuk membayar belanja perniagaan seperti belanja atau untuk membeli barang niaga ataupun diambil oleh pemilik untuk kegunaan sendiri, adanya ambilan, atau to use for memberi barang niaga. So keadaan ini, kalau soalan ada ayat macam ni keluar, erti dia you have to buka account tunai to find out wang yang daripada jualan tunai tu berapakah wang itu. Because that is the wang hasil jualan kita. We have to put inside the hasil jualan. So you have to buka account tunai. Put all. Kita tak tahu berapakah jualan tunai. Let's say we don't know. But soalan akan bagi kita bagi tunai awal, bagi tunai akhir. And the money, jualan tunai, I don't know how much. From that money, I used to pay belanja and the money also taken by the pemilik untuk kegunaan sendiri, and this is the leftover money yang masih ada baki. So kalau kita campurkan semua wang ini, kan tolak dengan baki, dan kita tahulah berapakah jualan tunai yang kita sudah terima. So nanti kita boleh add inside sebagai jualan tunai bila kita kira hasil jualan kita. Okay. That's how macam mana kita analyze maklumat diberi dalam soalan to help us to find the hasil jualan. So from here biasanya kita dapat dari akaun bank ataupun akaun tunai. So you kena buka lah akaun tunai, dan apakah wang itu sudah diguna untuk apa. You just put inside, from here you go backward. Okay, then you tahulah berapakah actually you terima. Okay. Dan untuk because hasil jualan juga adalah termasuk jualan kredit kan, so kita perlulah buka akaun kawalan penghutang. Okay, buka akaun kawalan penghutang untuk mencari jualan kredit dia. So akaun kawalan penghutang ialah gabungan of all the penghutang. Jadi contoh yang ni, dia aset kan, so bagi ke bawah di sebelah debit, ini 5,000 adalah jumlah yang dihutang oleh semua penghutang. Akaun kawalan is the gabungan of all the akaun penghutang. Kalau ada akaun penghutang A, penghutang B, penghutang C. So this is the jumlah yang dihutang oleh A, B, C. Okay, it's a gabungan of all the akaun penghutang. So you just buka one akaun penghutang, you know the jumlah yang dihutang oleh semua penghutang. So ini 5,000. So maklumat yang ini boleh didapati semua dari maklumat tambahan. So all this maklumat tambahan seperti diskaun diberi, hutang lapuk, pulangan jualan, how much money paid by the account belum terima, all this you masukkan dalam akaun kawalan penghutang. You masukkan seperti you buat akaun kawalan, akaun belum terima, bagi bahagian bawah aset di sini, bagi handa ke bawah di sini. Okay, dan diskaun diberi, hutang lapuk, pulangan jualan akan mengurangkan hutang kan. So semua di sebelah credit of account penghutang. You put all inside. All the maklumat didapatlah daripada akaun tunai, akaun bank ataupun maklumat tambahan. You put everything inside seperti yang you buat akaun penghutang. Then you add up the total. You tolak dan bagi ke bawah. Dari sini kita dapatlah cari berapakah jualan kredit kita. Okay, I don't know this amount, but if I open the account kawalan penghutang, I put all this inside, then I minus this, I dapatlah amount ini, jualan kredit.
Okay, so once we know the jualan kredit, then I campur dengan jualan tunai, where I get from account tunai ataupun account bank. Then I campur, the total is hasil jualan. So nanti amount inilah akan direkod di penyata pendapatan. So sama juga, macam mana kita nak cari belian? Account penyata pendapatan juga perlu belian kan? So belian pun sama, adalah belian kredit campur belian tunai. So macam mana I can get belian tunai? So I get it from account bank and account tunai lah. So from account bank atau account tunai, biasanya account bank yang akan diberi dalam soalan. As I say, account tunai you have to open yourself. Okay, ataupun tak perlu open, diberi dalam maklumat tambahan. You must find. So from account bank atau account tunai, we get the information berapakah yang kita bayar kepada pembekal kita, account belum bayar kita, dan juga berapakah yang kita beli secara tunai. Bukannya belian semua adalah kredit kan, sometimes we pay cash. Jadi kalau we pay cash, we get the information from account bank dan juga account tunai. Dia boleh beli, kita beli bayar cek ataupun kita bayar cash. So sama juga, dan maklumat tambahan akan membantu kita to get information about belian. So maklumat tambahan biasa dia akan tunjuk berapakah diskaun diterima yang kita dapat, berapakah pulangan belian, and also sometimes the belian tunai yang I buy secara tunai and I use the money daripada jualan tunai I. So sometimes you must open juga account tunai to find out how much is the belian tunai. Okay, ataupun boleh terus dapatlah, depends on soalan. Dan dalam maklumat tambahan juga akan bagi tahu kita berapakah bagi awal dan bagi akhir account belum bayar. So all this information actually is preparing, is helping you to open the account kawalan pemiutang ataupun account belum bayar. Again, ini account kawalan merupakan gabungan of all the pemiutang kita, all the orang yang kita hutang. Okay, because of beri barang niaga. So you open one account and you get the jumlah yang you hutang kepada pemiutang. So from all the information yang ni, you put inside, then you will find the belian kredit. We don't know the belian kredit kan? So you open account kawalan pemiutang. Letak semua maklumat diberi seperti biasa. Dalam ini you kena sudah ada dalam in your head, dalam otak anda, apakah format account pemiutang. Sepatut sekarang you sudah tahu. Paki bawah ke bawah kena sebelah credit side kerana dia liability. Paki hantar ke bawah di sini. Okay. Dan bila kita bayar, kita terima diskaun, kita ada pulangan, should be debit side. Kalau you letak sini nanti bertambah hutang kan. So all the discount, all the money you pay to pembekal pemiutang, all should be debit side. To kurangkan the hutang that you hutang. So I letaklah. Dia sudah diberi dalam soalan kan, berapakah bulanan belian, diskaun diterima, how much you pay using cash or how much you pay, jelaskan hutang you guna bank, dan berapakah you masih hutang, or you put inside, then you jumlahkan, you tolak bagi awal yang you hutang, so you will get this amount, 5200. So from here, I know belian kredit saya untuk sepanjang tempoh perakaunan ialah 5,200. So once I know the belian kredit, so I can just add up with the belian tunai. Okay, where I find out from the account bank, account tunai, or that from the maklumat tambahan, I add up kredit plus yang belian tunai, so I will get the total belian. So inilah nanti saya akan tunjuk di penyata pendapatan. Okey. Selain daripada belian dan jualan,
Untuk menyediakan penyata pendapatan, kita juga perlukan lain-lain hasil kan, seperti diskaun diterima, just like I say already mentioned, can get it from maklumat tambahan. Selain daripada diskaun diterima, kita ada lain-lain hasil seperti hasil komisen, hasil faedah simpanan bank. Okay, ada hasil lah. So macam mana kita dapat maklumat tentang hasil-hasil ni? So again, kita boleh perolehi maklumat yang ni melalui akaun bank, akaun tunai. Tetapi apa yang tunjuk dalam akaun bank, akaun tunai ialah hasil yang kita telah terima. The money you get this year. But must remember, apa yang the money they pay to you this year doesn't mean merujukkan hasil yang patut diterima tahun ni. Mungkin the money you get, they pay you for this now, actually mungkin termasuk hasil yang mereka hutang you tahun lepas. Okay, so remember when we buka penyata pendapatan, lain-lain hasil cikgu kata, apa hasil dan belanja yang kita rekod di penyata pendapatan mesti adalah hasil yang untuk tempoh ini. If the hasil ini actually bukan tempoh ini, you tak boleh rekod di penyata pendapatan. Okay, so when you do for record tak lengkap, when you get the hasil from account bank, let's say hasil commission, yang you dapat the nilai from the account bank, account tunai, doesn't mean it's the real hasil for this year. Okay, mungkin mereka hutang you last year and they only pay you now. That's why you put the money inside bank. Jadi the money the hasil that you record in bank could be termasuk the hasil for last year. Then macam tu you kena tolak keluar, kerana bila kita hantar ke penyata pendapatan tak boleh masuk hasil tahun lepas, mesti hasil tahun ni sahaja. Okay, so then how we know, okay, hasil yang last year berapa? So kita kena tengok pula dari maklumat tambahan. Soalan maklumat tambahan, di mana dalam maklumat tambahan dia akan bagi tahu kita lah berapakah jumlah dia, hasil yang belum diterima yang sepatut kita terima until end of this year. Ada juga hasil yang sepatut kita terima for this year, but until bila kita nak sediakan penyata pendapatan, kita masih belum dapat this money. So we have to add inside lah bila kita terima, bila kita sediakan penyata pendapatan. Dan yang ni pula tadi cikgu kata, adanya dalam maklumat tambahan will tell us, akan inform us berapakah baki hasil terakru tahun lepas. Yang sepatut I terima last year but I didn't get, but I get it this year. So I have to tolak keluar this amount because this is the hasil last year. But I need to campur this amount. Okay, I sepatut terima but I not yet terima. But ini adalah hasil this year. So bila I sediakan penyata pendapatan, I kena ambil campur this amount. So keadaan yang ini boleh I rujuk, boleh cikgu explain dalam bentuk like this. Ini ialah cara matematik. Let's say hasil yang telah kita terima yang ditunjukkan di account bank ataupun account tunai show that this year we terima the hasil commission RM500. But as I said, when I want to tujuan yang rekod tak lengkap ialah I want to find out how much I need to record in penyata pendapatan kan. So I cannot record 500 kerana 500 might including the money, the hasil for last year. Now only they pay me, but actually this I'm not supposed to get it this year. I suppose it's a hasil last year. So I must tolak keluar. 500 ini termasuk hasil yang sepatut I terima last year. So I tolak keluar. Okay, bukan hasil tahun ni tak boleh rekod di penyata pendapatan ya. So hanya 500 tolak 100 yang last year punya. So inilah hasil for this year. Then soalan mungkin akan bagi tahu, adanya hasil yang belum kita terima lagi, tapi sepatutnya adalah hasil tahun ni. Okay, orang itu belum bayar kita lagi. So it's our hasil. So walaupun belum terima, tetapi dia adalah hasil kan. So kita kena campur. So kita akan campurlah
hasil terakhir yang sepatut kita terima tahun ni, 150. So, yang hantar ke penyata pendapatan ialah 550. Okay, nanti dalam penyata pendapatan, you akan tunjuklah hasil commission 550. Keadaan ini boleh ditunjuk dalam bentuk account. So in the exam, ini semua jalan kerja. You can just show in account form, or you can just show like this, ataupun you can just show in when you do the penyata pendapatan, you show the jalan kerja in bracket. Okay, pun boleh. Ini you show in account form. Inilah katakan hasil commission. So hasil ialah sebelah kredit kan. So you get the information from account bank, ada account tunai. Let's say this is the money you get for this year, 500. For 500, adanya 150 yang masih mereka belum bayar you. It's your hasil this year. So you add up. Tetapi you get 650. But from the 650, actually 100 ialah the hasil last year. So I must minus come out. So inilah 550 yang akan saya hantar ke penyata pendapatan, account undur rugi. Okay, so you can show in a mathematic form or in account form as jalan kerja. Sama juga untuk lain-lain belanja seperti diskaun diberi, okay, belanja sewa, belanja insurans, belanja am. Okay, diskaun diberi usually you no need to like this lah. You can just take and record, okay, in penyata pendapatan. Untuk belanja lain, you have to do all this pelarasan. Okay, so let's say contoh di sini belanja ialah belanja am lah. Okay, so sama juga dengan lain-lain hasil. Dalam account bank atau account tunai, the show you is the belanja yang telah dibayar. You pay this year. But remember, what you pay this year doesn't mean it's the real belanja for this year. You might pay for last year. Last year you hutang, tetapi this year you baru keluar bank, keluar the money from bank untuk bayar. So kalau macam tu, dia bukannya belanja yang sepatut hantar ke penyata pendapatan. Remember, in penyata pendapatan hanya belanja ada hasil yang sepatutnya, yang sebenarnya for this year hanya boleh record di penyata pendapatan. Okay, so you must find out, adakah belanja yang I bayar di account bank ni adakah dia untuk last year juga? So you must find out from the maklumat tambahan. So biasa dalam maklumat tambahan akan bagi tahu kita lah, bagi belanja belum bayar tahun lepas kalau ada. So kalau macam tu, belanja yang direkod dalam account bank yang kita terima tu, yang kita bayar tu, mungkin ada termasuk juga I want to pay for hutang last year. So I have to minus come up when I sediakan penyata pendapatan. Okay, I want to hantar ke penyata pendapatan. So could be maklumat tambahan, it could be another situasi di mana pagi ini bukannya semestinya hutang. Sometimes kita boleh bayar terlebih dahulu, like belanja prabayar insurans. Insurans prabayar, it could be belanja prabayar from tahun lepas. Okay, terpaki dia. Paki, last year I pay more. Okay. Dan juga dalam maklumat tambahan mungkin ada tunjukkan kepada kita bagi belanja yang masih kita hutang, yang sepatut kita bayar tetapi kita belum bayar lagi. So bila kita kira berapakah jumlah pagi yang patut hantar ke penyata pendapatan, all this we have to consider. We cannot just take straight the belanja yang direkod dalam account bank atau account tunai. Okay, kita kena campur tolak buat pelarasan. Contoh di sini. Ini ya, katakan di dalam account bank menunjukkan kita sudah bayar belanja am sebanyak 630 in account bank. To show that we already pay 630 belanja am. But as I said, don't straight away put this one ke penyata pendapatan. Mungkin this amount we pay for hutang last year. So kita kena tolak keluar. So di sini contoh dia, hutang, kita hutang belanja am last year 160. Now only I pay.
it's not the belanja this year. So, I must tolak keluar. So, tolak keluar cuma 470. Then, you kena check maklumat tambahan. Adakah I ada sepatut kena bayar tapi I tak bayar untuk tahun ni? Kalau ada, dalam ditunjuk dalam maklumat tambahan, kalau ada yang masih hutang tapi you tak bayar, then you kena campur. Okay? Campur belanja am yang masih hutang untuk tahun ni. So, total up 470 plus 130, ini merupakan belanja am yang sepatutnya belanja am tahun ni. Jadi, ini akan kita hantar ke penyata pendapatan. So, keadaan ini, this one we use mathematic way. Keadaan ini boleh tunjuk dalam bentuk account. Account belanja am. Okay, is a belanja kan. Jadi, kita selalu rekod di sebelah debit. Jadi, bila kita bayar belanja, I will debit. Account belanja am, credit tunai. So, I put 630 in this side. Then, I will record the parking yang I hutang last year. So, it's my liability. So, I record di sebelah sini. Parking, let's say I hutang 160. Okay. Then, at the same time, I can hutang lagi this year, 130. This year is my liability. Then, this liability will bring to next year. Betul? Okay, I'm going to owe 130 beginning of next year is a liability. So, pakai bawa ke sini, hantar bawa ke sebelah sini, opposite side. So, we add up this column, then tolak 160, then you will get lah untung rugi 600. Akan menunjukkan belanja yang sepatut dibayar untuk tahun ni. Okay, yang ini kita akan hantar ke penyata pendapatan. Kalau you rasa cara ini sangat susah, then it's easier for you to understand this way. Okay, yang ini lebih senang difahami guna cara ini. Kalau you rasa buka account susah. Okay. Okay. Jadi dalam penyata pendapatan, di bawah lain-lain hasil, lain-lain belanja juga adanya untung atas pelupusan aset, rugi atas pelupusan aset, all that, right? Jadi semua ini juga boleh didapati daripada soalan akaun bank, akaun tunai dan maklumat tambahan. Okay? Dia ada maklumat tentang aset bukan semasa. Berapa yang kita beli for this year, berapakah yang kita jual, then from all this maklumat ini kita dapatlah mengira juga belanja susut nilai. So all this juga will help us to prepare the penyata pendapatan. Okay, jadi because lain-lain belanja juga ada termasuk belanja susut nilai kan. So kita juga perlu cari maklumat dia. So biasanya ada juga ditunjuk di akaun bank, akaun tunai, maklumat tambahan will help us to get this information. So dalam akaun bank, akaun tunai akan tunjukkan berapakah aset tetap yang baru kita beli for this year. Dan biasa yang ditunjuk dalam akaun bank, akaun tunai ialah harga kos lah, harga belian tu. So dalam maklumat tambahan pula, dia akan tunjukkan berapa tarikh when we buy this asset tetap. Dia dalam account bank, account tunai biasa tak tunjuk tarikh. That is sepanjang tahun, but I don't know when. So dalam maklumat tambahan dia will tell you lah, oh, this kenderaan telah dibeli pada 1 hari bulan Mac ataupun 1 hari bulan Julai. So from here, why they tell you this date? Kerana dia nak menolong anda untuk mengira belanja susut nilai for this asset yang baru beli ni. So, because belanja susut nilai kita kena darab ikut tempoh penggunaan kan. Kalau dia baru beli pada bulan Mac, demi you kena kira belanja susut nilai hanya 10 bulan. Right? So, very important. Dan jangan lupa pada masa yang sama, ada juga aset tetap yang lama yang ditunjuk dalam maklumat tambahan. Jadi, kita kena juga kiralah belanja susut nilai untuk aset yang lama ni.
Okay. Dan kalau dia adalah paki, kaedah paki berkurangan, usually they will give you the paki susut nilai terkumpul tahun lepas to help you to kira dan belanja susut nilai. Yang ni ialah tentang belian aset. So, business juga mungkin akan jualkan aset yang lama kan. Okay? Jadi, dalam account bank, biasa akan tunjuklah berapakah harga jualan aset lama. How much they sell, harga jualan aset lama. So, beside that, dalam maklumat tambahan juga akan diberi maklumat tentang bila aset lama itu tarikh beli aset tetap yang dijual tu. Sudah lama kan kita guna. Jadi bila I beli yang tu, bila I beli aset yang lama tu, maybe I bought it 5 years ago. So, kenapa dia bagi anda tarikh masa tarikh dia beli? Kerana dia akan membantu kita mengira susut nilai terkumpul yang perlu kita hantar ke akaun pelupusan aset. Because once you jual the asset, mungkin ada berlaku keadaan untung atau rugi pelupusan. So, ini juga akan perlu direkod di penyata pendapatan. So, very important. So, all this maklumat tambahan akan memberitahu anda. So, you need to analyze, buat analisis kepada semua ni. Then, kalau dia kata ada jualan aset, then you perlu buka sendiri. Soalan won't tell you that you need to open this and that. You kena sendiri tahu, you perlu buka akaun pelupusan aset untuk mengira untung atau rugi pelupusan aset tu. Okay, so inilah contoh cikgu tunjuk. Kalau katakan dia jual kenderaan yang lama dia, so you sudah belajar kan akaun pelupusan. Okay, you credit the akaun kenderaan, you debit akaun pelupusan kenderaan. Cikgu kata akaun pelupusan seperti satu gerai jual aset. So now you put in your asset for sales. Sekarang you jual lah. Okay, decide jual, keluar from your. So, ini ialah harga kos. Cikgu hari itu katakan bila akaun pelupusan tujuan ialah bandingkan the harga nilai buku and the harga jualan. Okay, harga jualan you sell at 18,000. Dari mana dapat yang ni? Dari maklumat yang ni. How I know that I sell at 18? So, I know from account bank lah yang diberi dalam soalan. So, how I know the susut nilai terkumpul? So, all this from the maklumat tambahan. Okay. Then, all this you just put inside. Then, you get lah yang ni, rugi pelupusan. Okay. You will get all this information so that you boleh hantarlah ke penyata pendapatan sebagai lain-lain belanja. Kalau dia untung, sebagai lain-lain hasil. Okay. So, inilah dia kaedah analisis di mana you have to analyze terutamanya all the maklumat tambahan and the account bank yang diberi dalam soalan. All this will help you to open the penyata pendapatan and juga penyata kedudukan kewangan. Like the asset tetap, when you open the penyata kedudukan kewangan, you have to add in the asset yang baru dibeli. Dan juga susut nilai terkumpul yang you kena kira.